Hai, apa khabar? Dalam video hari ini, saya akan tunjukkan 3 senaman selamat untuk menguatkan lutut sesiapa sahaja. Kalau anda belum kenal saya, salam perkenalan. Saya Dr. Alexander Mota. Saya seorang fizioterapis, saya juga osteopat dan sangat baik dapat berjumpa anda di sini. Lihat soalan ini. Dr. Alexander Mota, saya tak pernah terlepas satu pun video anda dan saya sentiasa kongsikan semuanya. Saya telah membantu ramai orang. Saya ingin senaman untuk menguatkan lutut dan kaki. Saya telah dijangkiti COVID sebanyak 3 kali. Dan saya rasa kaki saya menjadi lemah. Saya sudah buat satu video tentang cara melegakan rasa berat dan kebas pada kaki selepas COVID. Saya letakkan di kad ini untuk anda tonton selepas habis video ini. Sebelum bersenam, anda perlu faham bahawa lutut anda sentiasa berada dalam keadaan tarik tali. Anda tahu permainan yang anda main masa kecil dulu? Dua pasukan akan tarik tali untuk lihat siapa yang lebih kuat. Kadang-kadang, semua orang tarik sekuat hati sampai tali tu langsung tak bergerak. Semua orang dah guna tenaga, tapi tali tu tetap seimbang je. Jadi, itulah keadaan lutut kau. Dengar sini ya. Di sini, saya ada satu lutut yang kau tengok dari sisi. Tulang di atas ni ialah tulang peha, femur. Tulang di bawah ni ialah tibia, tulang kering. Dan di sini, segitiga kecil ni ialah patella, iaitu tempurung lutut. Dan kalau kita tengok, biar saya ambil pen merah saya ni. Kalau kita tengok di depan sini, kita ada otot peha, quadriceps, yang sebenarnya terdiri daripada 4 otot, betul tak? Menarik di bahagian depan lutut. Dan kita ada beberapa otot yang melalui belakang lutut. Maksudnya, lutut dikelilingi oleh otot-otot. Kita ada otot-otot di bahagian belakang peha yang melalui bahagian belakang sini. Dan kita juga ada otot-otot betis. Ramai orang tak tahu, tapi otot-otot betis, iaitu otot gastrocnemius, ia bermula dari kaki, membentuk betis dan sampai ke lutut. Jadi, tengok perbezaan kekuatan antara otot-otot di bahagian depan dan otot-otot di bahagian belakang. Dan hasilnya, bila anda tak melatihnya, anda akan ada ketidakseimbangan pada lutut anda, di mana otot-otot besar di belakang mula mengumpul ketegangan dan otot-otot di depan mula menjadi lemah. Dan kemudian, tarik tali itu, keseimbangan kekuatan itu mula hilang. Lutut anda jadi tak seimbang, kemudian mula berlaku kehausan, mula timbul pelbagai masalah tendinitis yang sepatutnya tak berlaku. Jadi untuk menguatkan lutut anda perlukan 2 perkara. Biar saya ambil pen hijau di sini supaya anda boleh nampak dengan lebih jelas. Anda perlukan 2 perkara untuk menguatkan lutut anda. Yang pertama, sudah tentu, terutamanya pada otot di bahagian depan lutut, anda perlu meningkatkan kekuatan dan kawalan otot-otot tersebut. Dan otot-otot di belakang pula, mereka perlu belajar untuk relax, perlu ada lebih fleksibiliti. Jadi, dalam tanda petik, anda perlukan regangan. Jadi, tidak wujud penguatan lutut yang kuat tanpa kekuatan dan kawalan otot-otot di depan, serta kelonggaran, fleksibiliti dan regangan otot-otot di belakang. Dan sekarang, setelah anda faham apa yang lutut anda perlukan untuk menjadi kuat, saya mahu anda ceritakan sedikit lagi tentang kesakitan ini, masalah lutut yang sentiasa mengganggu anda. Anda boleh beritahu saya bagaimana sakit ini bermula? Adakah ia disebabkan oleh terjatuh, bermula secara tiba-tiba, bermula dengan ringan dan semakin sakit, atau bermula dengan sakit yang kuat? Anda boleh beritahu saya apa yang membuatkan sakit ini bertambah teruk, dan anda boleh beritahu saya apa yang membuatkan sakit ini berkurang. Sebagai contoh, ramai orang mengalami sakit lutut apabila duduk terlalu lama dan kemudian bangun. Orang lain pula, lutut mereka sakit apabila berjalan terlalu lama. Ada juga yang rasa sakit lutut mereka berkurang apabila berjalan. Jadi, ceritakan sedikit lagi di ruangan komen tentang bagaimana sakit yang anda rasa, bagaimana masalah lutut anda, supaya saya boleh membantu anda. Saya boleh menjawab soalan anda atau mungkin merakam video untuk menjawab soalan anda supaya dapat membantu anda dengan cara yang terbaik.
Dan anda jangan terlepas peluang. Sebab ramai orang yang saya rakam video untuk menjawab soalan mereka, tapi mereka langsung tak tahu yang saya dah jawab soalan dan rakam video untuk mereka. Jadi, supaya anda tak terlepas jawapan untuk soalan anda, langgan saluran ini, aktifkan loceng dan tandakan semua notifikasi sebab dengan cara itu, YouTube akan beritahu anda bila ada video baru dan bila saya jawab soalan anda akan dapat pemberitahuan. Tengok ni, nampak macam seorang butler. Anda tekan loceng kecil tu, Jamie. Kaim? Ya, Puan. Jadi, senaman pertama akan membantu meningkatkan kekuatan dan kawalan otot di bahagian depan lutut iaitu quadricep. Saya telah buat lukisan kecil yang comel di sini supaya kita boleh dapat gambaran lebih kurang bagaimana otot di bahagian depan lutut berfungsi. Di sini saya ada 3 daripada 4 otot ya. Di sini ada satu otot yang dipanggil vastus lateralis yang terletak di bahagian luar. Vastus medialis yang terletak di bahagian dalam dan rectus femoris. Dan di bawah mereka ada vastus intermedius. Jadi, ada 4 otot yang menuju ke tempat yang sama. Jadi, senaman yang saya akan tunjukkan sekarang adalah untuk menguatkan otot-otot ini sambil melatih keseimbangan patella. Dan senaman pertama yang kita akan lakukan ialah squat. Saya tahu ramai orang berfikir, legenda, saya tak boleh buat squat. Doktor kata saya tak boleh buat squat. Kalau saya squat, sakit. Saya tak boleh squat. Bertenang. Kita akan lakukan seperti yang saya cakap di awal video dengan cara yang selamat. Jadi, ambil beberapa langkah berjaga-jaga. Saya nak awak, pertama sekali, perhatikan sampai mana awak boleh buat squat tanpa rasa sakit. Ada orang yang hanya boleh squat sampai sini saja. Di sini, kalau lebih dari sini, mula rasa sakit. Jadi, squat kamu buat sampai sini saja, di mana tak sakit. Betul tak? Ada orang yang hanya boleh sampai atas sini. Ada juga yang boleh squat sampai bawah lagi. Jadi, kamu cari julat pergerakan, posisi di mana kamu boleh squat tanpa rasa sakit. Tak kisah sama ada lebih besar atau lebih kecil. Yang penting, kamu sedang mengaktifkan dan menguatkan otot-otot ini. Betul tak? Jadi, perlahan-lahan, kamu squat. Turun sampai ke tahap yang tak sakit. Sampai ke titik yang masih tak sakit. Kalau kamu lebihkan, mula rasa sakit. Kamu akan kekal dalam posisi ini, duduk di sini antara 15 hingga 30 saat. Yang terbaik, kamu kekal selama 30 saat. Perhatikan beberapa perkara. Jangan biarkan lutut masuk ke dalam. Cuba kekalkan penjajaran ini. Jika saya lihat di sini, saya nampak lutut saya betul-betul di atas kaki saya. Ia berada pada garisan yang sama. Mata, lutut dan kaki. Jika lutut ke dalam atau keluar, itu salah. Saya terlalu membebankan lutut saya. Kekalkan penjajaran ini dan cuba bertahan di sini selama 30 saat. Jika kaki anda mula menggigil atau tidak lagi dapat menampung berat badan, terasa otot-otot mula lemah. Itu bermakna anda sudah sampai ke had anda. Anda sudah capai maksimum anda. Dalam kes itu, anda duduk dan berehat. Saya mahu anda lakukan senaman ini 3 hingga 5 kali sehari. Tidak perlu buat sekaligus. Anda boleh bahagikan senaman ini. Lakukan sepanjang hari. Ingat bahawa ini adalah latihan penguatan. Anda akan mula merasakan peningkatan ini. Merasakan kekuatan pada lutut, peningkatan kekuatan, pengurangan kesakitan dari hari ke hari. Jadi, anda perlu lakukan setiap hari. Saya cadangkan, anda mulakan dengan yang paling minimum. Tahan posisi mencangkung selama 15 saat atau jika anda bergetar, jika anda tidak dapat menampung berat badan sendiri. Maksudnya, jika gagal, anda lakukan ini sekali, 2 kali dan perhatikan bagaimana keadaan badan anda selepas itu. Jika sudah lama anda tidak bersenam, mungkin keesokan harinya, kaki anda akan terasa sakit. Dan jika seluruh paha anda terasa sakit, itu menandakan sakit itu sedang memuatkan otot, bermakna anda telah menggunakan otot yang sebelum ini anda tidak gunakan. Senaman kedua adalah untuk mula meregangkan otot di belakang lutut, bermula dari otot paha, bahagian belakang paha ya. Untuk itu, anda akan duduk di atas kerusi dengan kaki anda menjejak lantai dan anda hanya perlu membiarkan badan anda membungkuk ke depan.
Cuba lakukan dengan cara di mana anda tidak membengkokkan tulang belakang. Saya tidak mahu anda membentuk huruf C dengan tulang belakang anda. Tahu tak, bila anda berada dalam kereta dan hendak melaraskan tempat duduk kereta, anda akan gerakkan bahagian sini. Tahu? Dan anda akan naikkan atau turunkan seolah-olah anda sentiasa tegakkan tulang belakang. Jadi anda akan condong ke depan seolah-olah anda sedang menggerakkan tempat duduk kereta. Kekalkan tulang belakang lurus, kekalkan postur yang elok dan anda condong ke depan sambil mengekalkan lengkungan di sini pada tulang belakangnya, seolah-olah anda sedang menolak punggung ke belakang. Akan sampai satu tahap di mana anda akan rasa seperti sedang meregang di bahagian punggung dan belakang peha. Inilah regangan yang kita mahukan. Kalau kita buat regangan tradisional yang melibatkan tarikan, letak tuala atau tali di kaki dan tarik, ramai orang yang ada masalah tulang belakang, ada masalah saraf skiatik dan akan jadi lebih teruk. Cara regangan ini, kita sedang meregangkan otot-otot lutut tapi tanpa memaksa lutut, tanpa memaksa tulang belakang. Duduk di kerusi kereta, boleh juga letak tangan di atas lutut. Yang penting, pastikan penjajaran tulang belakang. Buat sampai maksimum. Rasa otot sedang meregang? Bagus. Anda akan kekalkan posisi ini juga antara 15 saat hingga 30 saat. Yang terbaik ialah kekalkan regangan selama 30 saat. Regangkan betul-betul. Dan senaman ketiga ialah regangan otot-otot di belakang lutut kesemuanya. Untuk itu, anda akan berdiri, gunakan kerusi, saya lebih suka kerusi, tetapi anda boleh gunakan meja dapur, meja atau katil. Ya? Saya lebih suka kerusi kerana begini. Perkara pertama yang anda perlu lakukan ialah melonggarkan lutut, iaitu bengkokkan sedikit. Ramai orang yang biarkan lutut mereka lurus sepenuhnya, terkunci dan kadang-kadang menyebabkan apa yang kita panggil sebagai gino ricurvato, iaitu lutut yang membengkok ke belakang. Saya tak mahu begitu. Longgarkan lutut dan ingat tempat duduk kereta, anda akan condongkan badan, turunkan badan dengan tulang belakang lurus dan tolakkan punggung ke belakang. Saya lebih suka kerusi. Sebab itu, anda akan menurunkan badan sampai ke satu tahap di mana anda boleh ubah sedikit kedudukan kerusi dan anda masih kekal disokong dengan baik. Turunkan badan sampai anda masih boleh kekalkan penjajaran tulang belakang, pastikan tulang belakang lurus dan rasa regangan di belakang lutut tanpa rasa sakit ya. Kalau anda cuba untuk meluruskan lutut di sini, anda akan rasa sakit dan akan rasa sakit yang berbeza seperti rasa terbakar. Kita tak perlukan itu. Dengan lutut tidak dikunci, anda turunkan badan dengan tulang belakang lurus sampai anda rasa regangan tanpa rasa sakit. Dalam posisi ini, anda juga akan tahan antara 15 saat hingga 30 saat. Jadi untuk memudahkan, saya cadangkan anda lakukan siri senaman setiap hari, sentiasa mulakan dengan memperbaiki kekuatan, kawalan otot di hadapan lutut dengan melakukan squat dan kemudian lakukan regangan. Mula-mula otot di belakang paha dan kemudian semua otot yang melalui belakang lutut. Sebenarnya, saya sudah buat satu video yang menunjukkan senaman untuk membantu mereka yang rasa sakit di belakang lutut. Saya letakkan di kad di sini. Dan kalau video ini membantu anda, kalau anda belajar sesuatu yang baru, tinggalkan like anda di sini. Like anda membantu orang lain dan membantu saluran kami untuk berkembang. Dan perhatikan bahawa saya kata ini adalah saluran kita. Sebab saya mahu anda gunakan video ini, tip ini dan semua tip di saluran ini untuk membantu sesiapa yang memerlukan. Bantu seseorang yang dekat dengan anda, dari keluarga anda, di tempat kerja yang sedang merasa sakit. Bawa dia untuk melanggan saluran ini, hantar video ini kepadanya dan dengan cara itu, kita dapat membantu lebih ramai orang. Dan di sebelah sini, ada video tanpa sakit lutut dalam 1 minit di mana saya tunjukkan cara memperbaiki punca utama masalah lutut dan meniskus. Di bawah ini ada senarai main dengan semua video yang boleh membantu sesiapa yang mengalami sakit lutut. Jadi, tonton semuanya. Saya berhenti di sini dulu. Salam mesra dan jumpa lagi.